Ni kita Munyatul Musalli muka surat 17. Surat 17 baris yang ke-9 daripada atas. Kita baca dulu dalam kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah, ia imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Jikalau dengan sengajalah, ini tersalah. Imam tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Perkara itu kalau sengaja batallah sembahyang. Tapi imam ni tersalah. Bila tersalah, terlupa, maka tak batal lah semayang. Pada ni imam tu, makmum macam mana makmum ni? Mana contohnya hak imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan semayang jikalau dengan sengaja ni, seperti ia imam qiyam, berdiri, sudah betul tempat pendiriannya. Imam sudah berdiri sampai hak memadai membaca Fatihah. Kalau kita gambar rajah yang pertama dahulu, gambar rajah 1A itulah, berdiri yang memadai membaca Fatihah itu dahulu kan. Jadi kita di sini kita bicara makmum. Tapi jangan lupa, bicara makmum ni berkait dengan perbuatan imam, sama ada betul ataupun salah. Kita bicara dah dahulu, imam ataupun orang semayang seorang diri, kalau tertinggal tasyahud awal, kalau tertinggal kunut yang disunatkan kembali balik, dia terlajak, dia pergi kepada berdiri, itu setara mana? Kalau tertinggal kunut turun kepada nak pergi pada sujud, tu setara mana? Hak boleh kembali balik. Hak boleh kembali balik tu tak salah lah imam buat. Tapi kalau imam buat salah, ni kalau imam buat salah ni. Ni imam buat salah dah ni. Hak imam buat salah. Jadi sekarang ni cerita hak makmum nak buat macam mana kalau tu imam buat salah. Kita ngaji dah dulu. Imam sembahyang seorang diri, kalau tertinggal tasyahud awal, kalau tertinggal kunut, kembali balik itu hak dak salah nyok mana, hak salah nyok mana? Tu tahu dah. Imam kalaulah berdiri dah, macam kalau gambar raja 1 tu, 1A tu walaupun tak tegak tapi sudah masuk rukun qiyam, turun balik, salah. Ataupun imam tertinggal kunut, sujud letak dahi latar dah. Sujud letak dahi latar dah. Kalau sujud tak dahi latar tu gambar raja 3 tu, sujud letak dahi latar, tiba-tiba kembali balik, hak tu salah tu. Ingat dahulu kan, kalau sengaja, kalau tahu batal, kalau terlupa, kalau jahil tak batal. Tapi tu imam ni terlupa ke jahil ke, makmum tak tahu. Pandai ni ke makmum, tu imam buat macam mana? Isyarat saya terlupa, isyarat saya jahil. Jadi sekarang ni imam tu kalau dia sudah berdiri kat ketiga, tertinggal tasyahud dia turun balik, salah. Tapi salah ni ada dua keadaan. Sengaja tahu batal, sengaja tahu tak ada orang buat lah pulaknya dah. Yang keduanya lupa jahil, tak batal. Lupa jahil tak batal. Tapi makmum dia tak kira sengaja ke tak sengaja, lupa ataupun jahil, sebab tu tu imam, tu makmum tak tahu. Makmum cuma tengok je. Tu imam kalau buat salah, dia tegak dah rakaat ketiga, turun balik, sujud dah, kembali balik kepada kunut, salah. Makmum nak buat macam mana? Ni cerita makmum pula ni. Tu kata sebut dah berulang kali, makmum ni dia lebih banyak lagi ilmu nak kena tahu. Sendiri nak kena tahu juga. Tu imam buat salah nak kena tahu juga. Tu imam hanya tahu hal diri je. Ada ni. Tu imam hanya tahu hal diri. Buat begini boleh ke tak boleh, buat begini hal imam. Hal makmum kena tahu. Sebagai makmum boleh buat dah. Gitu gini kena tahu. Kemudian tu imam, makmum boleh ikut ke tak? Kata makmum ni dia banyak lagi nak kena tahu.
Ada ni. Kita faham, makmum tak apa tak ngaji pun. Tu imam kalau nak kena ngaji bab bawa orang. Tu imam dia nak kena ngaji bab dia bawa orang, kadang-kadang dia bawa je. Hak belakang dia bawa tu rebah dah boleh tarik je. Dia tak kira tu imam ni. Hak duduk belakang hak tu kan ngikut ni pula ni. Tu imam bawa kita. Tu imam bawa kita pun kita ada kewajipan sendiri nak kena jaga. Pada ni. Tu imam bawa kita pening nampak tu imam ni. Pening nampak tu imam ni. Dereban ni pening. Kalau tu imam tu pening setara tu kita boleh ikut tak hak salah dia tu. Tengoklah pula hak mana hak salah dia tu. Banyak kali pula hak tu kena ikut ni pula. Hak makmum ni kena banyak ilmu. Maknanya kita ni kena ada ilmu belaka lah. Cuma yang jadi imam tu kerana dilantik. Pihak berkuasa dia melantik. Dia termenduga lah tu imam tu. Macam mana dengan ilmu akidah dia, macam mana dengan ilmu pekoh semayang dia, ilmu pekoh berkaitan dengan berjemaah macam mana, ilmu pekoh berkaitan dengan Jumaat macam mana, dan nanti di imam ni. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab kena termenduga belaka tu. Ada ni. Kalau hak kita semua ni kalau bab akidah pegang masing-masing lah. Tak ada orang nak cek kitanya. Tapi kalau dia bawa orang dia tu imam, pihak berkuasa kena cek akidah dia macam mana tu imam ni. Nak bawa orang ni bukan tanya bab hukum hakam pekoh semayang je. Ni pihak berkuasa ni yang nak melantik imam ni. Sebab dia akan bawa orang dalam sembahyang ni. Kalau akidah dia salah macam mana pula dia bawa orang. Pihak berkuasa. Jangan pula hanya tanya Quran saja. Baca Quran sedap ke tak sedap? Sedap lah dia ngaji Quran semua, dia hafal Quran. Dan akidah dia macam mana? Hukum pekoh dia macam mana? Hukum akidah pun tak tanya, hukum pekoh pun tak tanya. Baca sedap jadi tu imam. Orang yang beri lantikan seumpama ni akan bertanggungjawab di hari akhirat. Ingat baik. Kita orang ramai-ramai ni, kita orang ramai-ramai ni kan, orang ramai ni. Pihak berkuasa, pihak yang bertanggungjawab, dia sepatut kena memastikan rakyat dia berakidah yang sebenar. Ilmu akidah mesti kena meluah. Tanda ni. Ilmu akidah mesti kena meluah. Ni pihak bertanggungjawab. Untuk supaya rakyat beragama. Rakyat duduk atas garis agama. Akidah yang pertamanya nak sebut beragama. Beragama ni dia ada usul dia ada usuluddin. Dia ada tapak agama akidah. Beragama baru setakat buat program berceramah gitu je. Lepas tu makan, belanja besar-besar. Tak jadi gitu. Itu macam apa panggil apa? Retorik apa panggil? Buat gambaran. Mana akidah? Macam mana penekanan kita untuk memantapkan akidah? Macam mana? Jangan agama hanya tempelang saja, retorik saja. Tambah pula kalau orang yang nak bawa agama ni, dia pun tak faham agama, dia pun tak mengaji juga asas-asas akidah. Ni payah ni, nak cerita. Tak agama apa lagi kita semayang, tak agama lagi kita berpuasa, tak agama apa lagi kita mengerjakan haji, kita mengaji Al-Quran. Itu agama lah tu, tapi usul agamanya mana? Jadi untuk kita ramai-ramai umum rakyat ni, pihak yang bertanggungjawab dia kena pastikan. Kena ilmu akidah kena meluah. Nak lantik pula menjadi imam mengetuai sembahyang, tanya, tu kena tanya. Bab akidah kena tanya. Hak ramai-ramai tu nak tanya seorang-seorang tak boleh lah. Tapi kena ilmu molek, Biar ilmu akidah kena ada semua. Kalau boleh cek seorang-seorang baguslah. Tapi bila kita nak melantik menjadi imam, tu tanya akidah. Nak beri tauliah mengajar, tanya akidah. Jadi gitulah. Ni kita nak minta tauliah mengajar, dengan kita bukan ngaji Quran. Macam nak itu imam. Lepas tu imam tanya dak akidah. Tak tanya bab Quran je lah. Akhirnya bab pekoh semayang pungguh hari. Orang yang bertanggungjawab besar di mahsyar, tunaikan tanggungjawab dengan sempurna. Allah besarnya bahagian di hari akhirat. Dia melantik imam, dia pastikan akidah comel, dia punya semayang benda dengan ilmu. Lepas tu dia pun lantik.
Selama mana imam dilantik mengepalai jemaah, orang yang melantik tu boleh pahala berpanjangan besar kalau menunaikan tanggungjawab dengan sempurna. Kalau tidak, alah. Kadang-kadang yang nak menduga tu pun Quran saja. Hukum fiqh tak ada, hukum akidah pun tak cara. Habis cerita pada ni. Nak lantik imam kena tu bab lain pula. Kita kalau bab semayang ni kena pandai belaka. Imam ke makmum ke kena pandai. Ni makmum ni. Makmum ni banyak perkara dah ni. Dia nak kena tahu hal dia. Macam hak lepas hal makmum. Makmum kalau imam membaca tasyahud awal, imam membaca kunut, tiba-tiba makmum ni terlupa. Makmum ni ingat ke rakaat pertama baru. Jadi makmum pun naik kepada berdiri, kena-kena imam sudah rakaat yang kedua, imam tasyahud awal. Kenapa jadi makmum dok perasan pula imam tasyahud awal? Imam ni terkadang takbir intiqalat dia tu tak pandai. Tak boleh nak letak takbir intiqalat. Takbir apa dia? Allahu Akbar. Intiqalat apa dia? Berpindah rukun. Fahamlah takbir intiqalat. Allahu Akbar tempatnya dalam berpindah. Mana tempat berpindah? Mana tempat takbir? Tempat berpindah lah. Mana tempat berpindah? Mini tidak lintikal wantihai. Tu dah kita comel molek dah ayat. Tempat berpindahnya mula bergerak sampai ke habis berpindah tu. Itu intikal, tempat berpindah. Maka takbir Allahu Akbar, dua kalimah ni mesti betul-betul letak dalam berpindah. Ada ni. Intikal kan berpindah. Tak tahu berpindah masa mana? Ke siapa siap-siap dah tu panggil berpindah. Ni kadang-kadang ni berdiri, bubuh rokok, Allahu Akbar, Allah. Dalam rokok tak ada takbir, dalam rokok ada tasbih. Lepas tu berpindah pula iktidah pula. Tegak molek ni. Sami Allahu liman hamidah. Tegak ni Rabbana lakal hamd. Tasmi' sami Allahu liman hamidah ni masa pindah. Turun bubuh dah hilata siap-siap. Allahu Akbar. Ni nak kena jek belakang tak ada jek. Ambil kaki njak wisuti. Tunggal langgar tu imam. Apa benda? Ni turun siap-siap turun. Pas budah hilata. Allahu Akbar. Lepas daripada sujud yang pertama, bangun duduk. Duduk molek-molek dah. Allahu Akbar. Allah kata duduknya lah. Mazhab Syafi'i kita makruh buat seumpama tu. Mazhab Hambali sengaja meninggalkan takbir intiqalat di tempat intiqal, batal sembahyang. Sebab mazhab Hambali takbir intiqalat wajib. Di mazhab Hambali tasbih rokok sujud wajib. Tasyahud awal wajib mazhab Hambali ni. Takbir intiqalat wajib mazhab Hambali. Kalau sengaja meninggalkan takbir intiqalat di tempatnya, batal. Kalau tak sengaja, sunat je sawi. Kalau kita takbir intiqalat bukan tempat, hukumnya makruh dan tidak ada juz sawi sebab sunat hai'ah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi makruh tetap makruh lah. Jadi tak kena takbir intiqal berpindah tu di mana. Jadi kalau kata rokok dekat kan, Allahu Akbar, sudahlah. Kalau iktidal nak pergi pada sujud kan jauh, Allahu Akbar, jauh panjang sikit. Sujud yang pertama nak berpindah kepada duduk antara dua sujud, dekat aja, Allahu Akbar, sudah dalam berpindah aja. Kemudian nak sujud yang kedua pula, Allahu Akbar. Akbar tu pun dalam pindah. Jangan Allah dalam pindah, akbar dalam sujud, tak boleh. Ada ni. Takbir Allah akbar, takbir. Dua-dua kalimah ni dalam pindah.
Kalau kita duduk antara sujud, kita nak sujud yang kedua, Allahu Akbar. Akbar dalam sujud pula. Itu masuk tempat lain dah tu. Letak tempat molek kau. Ada ni. Biar Allahu Akbar tu dalam pindah sungguh. Dalam sujud, tasbih lah pulaknya. Jadi berarti dalam kitab fiqh Islami, dia jaga bab takbir intiqalat. Di manakah takbir berpindah rukun, min ibtidal intiqa wa intihai, daripada mula pindah sampai ke selesai pindah. Takbir seumpama tu ilah yang pertama lilittiba, kerana ikut takbir intiqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilah yang pertama. Kerana yang kedua, ilah ni keranalah. Kerana yang kedua, supaya tidak sunyi sembahyang kita daripada zikir. Mana? Tak sunyi, mana pun tak sunyi ni. Bukan sunyi sepi ni. Mana pun ada zikir semua. Ada ni. Dalam diri ada zikir, dalam rokok ada zikir, dalam pindah ada zikir. Kembali pada iktidal pun ada tasmih, ada zikir. Iktidal ni Rabbana lakal ham, ada zikir. Nak turun sujud ni ada zikir ni, Allahu Akbar, ada zikir. Kalau kita turun daripada iktidal kepada sujud yang pertama, turun, mana zikir? Separuh jalan, Allah, baru nak Allah. Oh, lambat. Ke mana? Dia turun ni daripada iktidal kepada sujud yang pertama, turun separuh. Senyap, tak bunyi. Abang kita ada zikir situ. Separuh, barulah Allahu Akbar. Akbar dah sujud dah. Mulanya lambat, hujungnya pergi tempat lain dah. Dalam sujud ada tasbih. Tak ada akbarnya. Biar ada zikir semua. Ada ni. Dalam diam pun ada zikir, qiyam ada zikir, rukuk ada zikir, iktidal diam ada zikir, sujud diam ada zikir. Duduk atau sujud diam pun ada zikir. Gerak berpindah ni pun ada zikir. Takbir intiqalat. Kan? Yang kita naknya lepas sujud yang kedua. Lepas sujud kedua ni, dia ada pindah yang dekat, tasyahud awal ataupun akhir. Dia ada pindah yang jauh kepada berdiri, rakaat yang kedua ataupun rakaat keempat. Ni tadi lah. Macam mana boleh makmum jadi tak sedar imam tasyahud awal? Kalau imam tu takbir Allahu Akbar, Allah, tasyahud dah tu imam, kita ingat ke imam rakaat pertama, kita sedar lah rakaat kedua dah. Ada ni. Dan sekarang ni kita mari lambat. Dah kita mari lambat, kita ingat ke mari awal? Kita ingat ke orang baru qomat? Pada ni. Kita ingat ke imam rakaat pertama? Jadi kita rakaat pertama, imam rakaat pertama ada tasyahud. Dalam sujud yang kedua tu, imam Allahu Akbar. Mana imam tasyahud awal dah? Kena imam rakaat kedua, kita takkan terlupalah nak naik pada berdiri. Tapi sungguh ni ada orang pesing. Ni tak tahulah, atas pihak berkenaan lah. Takbir kepada tasyahud awal, tasyahud akhir, Allahu Akbar, tasyahud je. Takbir pada berdiri, dia naik daripada sujud yang kedua, dia naik senyap-senyap, dia naik Allahu Akbar, pulak dah. Kata penyakit pesing ni uduh sangat cara perbuatan tu. Lepas tu makmum nak buat macam mana makmum? Tak kalau makmum perempuan dalam tabir, tabir gelap pula tu, nak buat macam mana? Nak macam mana? Kalau fardu takdir, kalau makmum tu hak buta, nak macam mana? Tak buta pun makmum yang agak mata dia kecil manis. Mata dia sarah ke? Ada kecil manis, ada sarah, ada. Mata dia tak apa nampak dah. Mata tak apa nampak dah. Mana pakai cermin mata tu jangok. Comel cermin mata pakai. Dah pakai cermin mata jangok. Pakai buat syarak je tu dia. Warna hitam sikit, pecah tu mana cahaya tu. Oh ingat ke pakai cermin mata tu okey jugalah. Tak ada dia kata. Mana mata tak pernah nampak. Akhirnya mata tu tak gelap. Macam ni dia nak tahu pergerakan. Sebab itulah kita dalam sembahyang takbir intiqalat sunat je, sunat perlahan asalnya.
sunat perlahan. Tapi imam walaupun semayang bacaan perlahan zuhur asar, takbir intiqalah tetap sunat kuat. Kenapa? Di situlah makmum mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Sebab kita makmum ni syarat nak ikut tu imam, kita makmum ni syaratnya mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Mengetahui ni sama ada dengan dengar ataupun dengan nampak. Sama dengan dengar ataupun dengan nampak. Jadi kalau orang buta, kurang-kurang dengan dengar. Kalau orang pekak, dia dengan nampak. Kita ni dua-dua kadang-kadang kita. Kadang-kadang kita dengar tapi intiqalah serta kita nampak. Ada ni. Tapi ada ketika macam contoh perempuan dalam tabir, dengar tapi tidak nampak. Tapi okeylah dengar tu. Maka untuk pastikan makmum mengetahui perpindahan rukun oleh imam, jadi tu imam tabir intiqalah disunatkan kuat. Tapi letak molek lah. Letak molek. Mana macam tadi makmum rakaat pertama diingat ke tu imam rakaat pertama juga, tiba-tiba dalam sujud yang kedua Allahu Akbar, tu imam rakaat kedua dah tasyahud awal, tak timbullah makmum jadi terlupa. Tapi kalau makmum terlupa sebab tu imam takbirnya kuat, panjang kuat, tapi dia panjang, lepas tu makmum menaik tegak, tengok tu imam tasyahud awal, wajib turun kembali kepada tasyahud awal. Makmum sudah berdiri tegak dah yang ketiga tu. Berdiri tegak sekalipun, masuk pada rukun dah sekalipun, makmum wajib kembali ke imam jikalau lupa. Jikalau lupa. Ataupun imam membaca kunut. Jadi makmum ni dia turun, sedarlah tu imam, Allahumma hdina fi man hadai. Dia lupa saat ni tu makmum, wajib kembali balik kepada membaca kunut mengikut imam, walaupun dia terlajak tadi dahi buhlata dah, masuk dah kepada rukun sujud sekalipun. Ingat itu. Ni hak giam makmum. Sekarang ni bukan giam makmum dah, giam tu imam pula. Tu imam dibuat satu perkara yang mana tersalah lah kita bubuh, tapi kalau sengaja batal. Tapi kita makmum tak tahulah tu imam ni tersalah ke, tu imam sengaja ke. Tapi kalau kita tersengaja mungkin tidaklah mungkin kerana terlupa ataupun jahil. Jadi terlupa tak batal, jahil tak batal. Tapi kita makmum macam mana ni? Tu imam sengaja, tu imam lupa, tu imam jahil, makmum tak tahu. Makmum nak macam mana? Jadi apabila imam tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang, mana kalau sengaja batal, tapi dibuat dengan salah ni tak batal lah bagi imam. Contohnya seperti ia ya imam qiyam, berdiri sudah betul tempat pendirian. Betul ni bukan tegak. Tegak ni berdiri yang akmal, yang comel. Contoh sikit tu hak kata gambar raja 1 1A tu. Tegak setara tu dah, walaupun tak tegak molek. Tiba-tiba maka kembali pula ia imam kepada duduk membaca tasyahud awal. Turun balik. Masuk dah kepada rukun berdiri, turun balik. Turun balik ni kadang-kadang tu imam pandai-pandai dia, kadang-kadang makmum pula pandai-pandai dia. Subhanallah, panggil ke tu imam. Tu imam pun turun balik. Kalau sengaja batal tu sebab sudah masuk pada rukun berdiri, tiba dia balik kepada tasyahud awal. Tasyahud awal sunat. Satu-satu. Atau sujud tu atas pada qiyam, seperti ia sujud, seperti sujud ia, sujud molek dah sempurna, sudah sempurna menghantar anggota yang 7. Atas dahulu dia kata bodahi, ini sujud bodahi. Hak bawah ni sujud sudah sempurna menghantar anggota yang 7. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki, 7 lah. Tapi hak atas terdahulunya sujud dengan bahawa letak dahi, sebab dahi lah anggota 7 yang terakhir.
Dia letak dahi itu maknanya sudah letak anggota yang 7. Tak ada orang daripada iktidal turun dahi, pah dahi. Lepas tu tangan bubuh kemudian, lutut bubuh kemudian. Tu orang hok ni aerobatik apa tu? Mana kita tahu dia daripada iktidal. Lutut tak sentuh latar lagi. Tangan duduk atas udara lagi. Dahi sampai latar dulu. Buat mana tu? Ada ni. Ada misal kita sujud dahi saja kena latar. Tangan terapung, lutut terapung, dua bubuh jari kaki terapung. Dia buat mana tu? Bubuh tali perut, ikat, bubuh atas tarik. Dia pun sujud dahi saja. Sebab apa? Sebab jumhur ulama, kebanyakan ulama hak wajib dahi saja. Mazhab Syafi'i kita yang muktamad, pandangan Imam Nawawi wajib kena bumi 7 anggota. Itu pandangan Imam Nawawi. Tapi kebanyakan pandangan ulama hak wajib dahi saja. Hak 6 anggota yang lain hukum sunat. Sebab tu kalau kita semayang, di hadapan kita ada orang semayang, kaki dia tak kena pun perut jari kaki. Dia kena hujung. Kadang-kadang dia hampa kan tak? Dia letak gitu je. Kadang-kadang noneng kaki dia dua. Mak rempik lah ni kita kata ni. Dia jenis congek. Jenis mak rempik. Kaki bukan tak kena je buat gitu. Nak kata dia kaki dia kebah. Tahu tak kebah? Kebah. Kita panggil serebang. Serebang ni atas kepala. Tu serebang. Kalau kebah ni, kebah banyak mana kau? Ambil kain kita kebah. Kebah berabuk. Kebah. Ada kebah ni curi. Kena kebah dok sekarang dah. Kebah agak dah. Ya juga tu. Lepas tu nak pakai mana-mana, tengok ayat lah. Tengok ayat. Kena kebah dia orang dah. Kaki awak kebah. Kebah dia orang, barang orang ambil lah maksud dia. Jadi dia akad kaki dua-dua. Kita duduk belakang. Tak sedut herah. Biar. Budahi saja tadi. Bubuh tali perut. Akad atas tu masa nak sujud. Tarik tali. Budahi je. Allah. Tangan duduk terapung gitu. Benda tu. Kalau dia buat gitu, ambil telefon tu lah, wire lah. Learning kan. Jangan learning, jaga molek. Kalau nak balas jangan balas depan orang, di wire. Mudah dah orang jom. Orang wire sekarang ni. Mana ni? Jadi kena bumi 7 anggota. Mana dahi sekali lah. Sujud molek dah tu imam ni. Maka kembali pula kepada kunung Allah. Balik semula kepada sunat ab'ad. Walha imam sudah masuk kepada rukun sujud. Apa hukum dia kepada makmum ni? Hak tu imam kita dah tahu lagi dia tu imam ni. Tu imam kalau sengaja batal. Kalau lupa jahil tak batal. Tu hal dia. Hal makmum ni. Atau kata makmum ni banyak perkara nak kena tahu. Hal makmum ni macam mana pula ni? Sebab hal tu imam buat salah. Buat salah tu sebab dia sudah masuk kepada rukun berdiri. Tiba-tiba kembali kepada tasyahud awal. Dia sudah masuk pada rukun sujud. Tiba-tiba balik kembali kepada kunut. Sunat ab'ad. Kalau tu imam ni sengaja tahu, batal. Tu imam ni lupa, jahil, tak batal. Tu hal tu imam. Kita tak tahu situasi tu imam. Yang kita nampaknya tu imam sudah buat perkara yang salah. Kalau sengaja buat gitu batal. Tapi tak tahulah macam mana tu imam ni. Hukum makmum macam mana? Maka tiada harus. Maka tiada harus ni haram. Makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Makmum tidak harus haram kembali mengikut imam. Sebab apa? Imam buat salah Imam turun sujud, imam berdiri, kita pun berdiri. Dia turun balik pada tasyahud awal. Jangan ikut. Imam tinggal kunut, turun sujud, kita pun turun sujud. Tiba-tiba dia bangkit semula, tiba-tiba bunyi Allahumma hdina. Tu imam ni apa ni? Kan sujud dah tadi kan.
Kita pun ikut dah dia sujudnya. Tiba-tiba dia kembali balik. Tidak harus makmum mengikut imam. Sebab apa? Salah. Haram makmum ikut. Kalau makmum ikut, tahu ikut juga, batal sembahyang makmum. Sebab apa? Ni salah Kita ikut imam pun bukan ikut ke semua. Kalau tu imam masuk pagi, tu jangan dia tunggu. Ni dia kata kalau tu imam tinggal rukun, maka makmum pun kena tinggal rukun. Pula dah. Rukun tak boleh tinggal. Kalau imam tinggal rukun, dia terlupa tak batal. Kita kena buat sendiri, lepas tu kita ikut balik dia kemudian. Kalau tamu niat mufarakah, tak boleh kata dia. Kalau tu imam tinggal rukun, wajib kena tinggal rukun sebab ikut tu imam. Lepas tu kalau imam rukun, kita nak macam mana? Kita nak berhenti pun boleh, balik semai rumah. Pula dah. Ni ajar karut belakang ni. Ni hodak ajar ni. Tu imam naik kat kelima, terlebih rakaat, maka naik kat kelima jugalah kita makmum. Mana boleh. Salah tu. Dah kita makmum kan, makmum pun hak salah tak boleh ikut. Ada ni, imam nak kat kelima tu salah, tak boleh ikut. Kalau imam sengaja batal, tapi imam tak sengaja lah. Kalau kita akan buat ni sengaja nak tambah kat kelima, tak ada tu imam jadi gitu. Lupalah, kita tahu jangan duk turut. Kita kena tunggu dalam tasyahud. Walaupun kebetulan kita memang baru 3 rakaat. Kita masih lagi ada baki 1 rakaat. Sekali pun tak boleh turut. Ada ni. Sekarang imam 4 rakaat dah. Dia bangun kat kelima. Kita kebetulan bawa kat ketiga. Kalau kita ikut tu imam pun, kita kat keempat. Imam kat kelima. Sekali pun tak boleh ikut. Sebab salah tu. Pada ni. Imam suruh ikut belakang dah. Ni salah tak boleh ikut Tiada harus tiada harus bagi makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Tetapi yang ni bahkan macam mana makmum nak kena buat tetapi yang ni bahkan makmum ni hendaklah menanti berdiri imamnya. Makna makmum ni kena tunggu imam dalam berdiri kat ketiga, tak boleh turun tasyahud. Berdiri tunggu imam dalam menanti berdiri imam, makna makmum dalam berdiri dah. Sekarang imam tinggal tasyahud awal. Imam tegak rakaat ketiga, makmum pun tegak rakaat ketiga. Tiba-tiba imam turun, makmum jangan turun. Hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah. Sudah tu sin dal he tak ia je dah. Sudah. Jika sudah ia makmum berdiri serta imamnya pada surah pada rupa meninggalkan tasyahud awal. Atau belum lagi berdiri ia, makmum belum berdiri lagi. Tadi sudah berdiri. Atau belum lagi berdiri itu atau pada sudah. Sekarang ni wajib makmum menanti imam dalam berdiri rakaat ketiga. Dan jikalau makmum ni belum lagi berdiri, imam turun balik, atau belum lagi berdiri ia makmum, maka kembali imamnya duduk tasyahud awal. Padahal imam sudah berdiri betul. Apa hukum? Wajib makmum itu berdiri. Jangan ia makmum duduk berserta dengan imamnya. Berarti setakat tu dulu. Dia gini. Dia panjang ni. Dia panjang. Tadi bab kita lambat sikit nak start pekoh ni. Dia gini. Pertama, imam naik kat ketiga. Tinggal kunut kita akan bicara minggu depan lah. Imam naik kat ketiga, makmum naik kat ketiga. Tiba-tiba imam turun balik membaca tasyahud awal. Tidak harus haram makmum mengikuti. Kalau makmum ikut, batal makmum kalau sengaja. Kalau makmum jahil juga, seri baru. Tak apalah tu. Kena makmum jahil juga, seri. Ataupun yang kedua ni, imam naik rakaat ketiga, makmum belum lagi naik. Makmum masih lagi dalam duduk, tapi imam naik dah ni. Makmum dalam duduk. Imam hok naik tegak dah ni, imam turun balik. Makmum duduk ni, tu imam hok berdiri rakaat ketiga, turun balik. Wajib kepada makmum ni kena bangun berdiri, tunggu dah berdiri juga, tak boleh duduk bersama dengan imam hok salah. Pada ni
Tadi yang pertama, wajib menanti imam dalam berdiri jikalau makmum ni berdiri sama-sama dengan tu imam orang tiga. Tiba-tiba imam turun balik. Jangan turun makmum, jangan turun. Kena tunggu dalam berdiri. Masalah keduanya, makmum belum lagi bangun berdiri. Yang berdiri ni tu imam seorang je. Lepas tu imam turun balik. Macam mana ni? Hak makmum dalam duduk ni yang belum bangun ni, wajib makmum ni kena tunggu dan berdiri juga. Tak boleh duduk bersama dengan imam. Wajib makmum tu kena bangun. Faham tak ni? Tak apalah, minggu depan pula kita ulang balik. Apa macam pening sikit. Kenapa macam pening? Dah sekarang ni kita tak salah lagi. Kita makmum ni masih lagi duduk. Kita sujud yang kedua, kita ingatlah rakaat kedua ni kan. Lepas sujud kedua tu kita pun Allahu Akbar. Tengok-tengok imam berdiri. Kita tak bangun lagi ni. Dia pun turun balik sebab tu imam perasan belakang ni duduk belakang ni. Soft kan? Dia pun duduk belakang tasyawal. Dia pun turun balik. Apa hukum makmum ni? Waktu imam ni padah, kalau sengaja batal, kalau lupa jahit tak batal. Makmum ni macam mana ni? Makmum tidak boleh ikut imam tasyawal. Makmum wajib kena bangun tunggu dalam berdiri. Makmum kena bangun belakang. Jangan buat pelik gitu. Buat pelik gitu kata dia orang kan. Tak reti juga orang surah imam ni. Buat hangguk sudahlah, buat ya je. Jangan buat pelik. Buat pelik ni apa kita tak tahu. Sekarang tu imam naik tegak rakaat ketiga. Makmum duduk bawah lagi ni. Ada makmum tak reti. Subhanallah dipanggil. Tu imam pun turun. Hak panggil ni senyumlah barunya. Okey, bagus tu imam. Hak makmum hak reti hak lain ni, dia pun bangun berdiri. Tak boleh ikutlah tu imam ni, mau duduk semula mana boleh tak berdiri dah. Makmum pun bangun pula hak lain. Tu imam pula pening. Tadi mau panggil aku, hak panggil orang lain. Hak panggil orang lain. Orang tak reti panggil. Pada ni. Orang tak reti panggil. Dah kita memang gini je sebenarnya. Bila imam tinggal tasyahud awal, nak tegak rakaat ketiga, makmum wajib tinggal. Kita dah bicara lagi masalah tasyahud awal dengan sawi di bawah tu. Kita bicara semula tu. Dia gini, kita sebenarnya bila imam tinggal tasyahud awal, kita memang dah duduk lagi, kita wajib mengikut imam dalam berdiri. Tak boleh baca tasyahud awal? Tak boleh baca. Tapi kita cadang nak bangun, imam turun. Itu masalah. Sekarang imam tegak, kita duduk barunya. Memang kita wajib kena berdiri berserta dengan imam. Tapi kita dalam bercadang nak bangun, dia turun. Dia turun balik. Pada ni, makmum tetap wajib kena berdiri, tak boleh ikut tu imam. Wajib. Tapi kalau makmum tak reti, dia siap panggil Subhanallah, imam pun turun. Dia pun okey lah, imam turun, bagus lah sebab dia panggil. Tapi ada makmum hak reti, tak boleh ni. Lepas tu makmum hak reti pun bangun. Tu kata tu imam pun jadi pelik. Tadi kamu panggil, aku turun, kamu naik pula. Pada ni dah, saya cerita ni pernah berlaku di satu tempat. Berlaku seumpama tu, imam tegak seorang, makmum masih lagi berduduk. Adalah makmum panggil subhanallah, imam pun turun balik. Dua orang makmum sahaja yang bangun tunggu dalam berdiri. Dua makmum sahaja. Makmum mana tu? Makmum yang ngaji munyatul musalli. Makmum hak mengaji munyatul musalli. Dua orang berdiri. Okey, tak ada mana dia. Sampai selesai semai zuhur ni, semai zuhur. Sampai selesai semai zuhur, tu imam makmum ramah tak tanya pun, kamu dua orang ni kenapa pelik? Seorang pun tak tanya. Sebab apa? Takut nak tanya, takut betul kawan tu. Akhirnya buat reti je. Lepas tu dua orang ni kenapa tak tegar? Tu imam jahil tak batal, makmum jahil tak batal. Gitu je. Jadi hak dua orang ni dia tahu, dia tak cerita panjang lah. Hak tu imam makmum hak jahil ni tak tanya juga. Sebab apa? Kena bahan jahil sudah. Baik tak tanya. Maka akhirnya senyap gitu, tak ada. Pakai senyap je, tak tanya. Jadi kalau tu imam makmum buat gitu, lupa atau berjahil pun tak batal. Tapi kalau makmum tahu, tak boleh buat. Tidak harus dia mengikut imam. Dia wajib kena tunggu imam dalam berdiri. Bila
Itu tersambung pula minggu depan. Nampak kecoh sangat ni. Jangan buat tak tahu gitu. Demikian lagi jika sujud imam padahal belum lagi tunduk sujud makmum. Ni hak masalah imam turun sujud tapi makmum belum lagi sujud. Tiba-tiba imam kembali balik kepada kunut. Macam tadi jugalah. Imam berdiri pada rakaat 3, makmum masih lagi duduk dalam tasyahud awal. Imam kembali. Hak masalah yang kita baca sebab tadi ni, imam turun sujud, makmum masih lagi dalam i'tidal. Tiba-tiba imam kembali pada i'tidal untuk membaca kunut. Hukum dia samalah. Dalam sujud tak boleh ikut kunut bersama dengan imam, sebab imam sujud molek-molek dah saat ni, dia bangkit pada i'tidal untuk membaca kunut. Makmum yang masih lagi dalam i'tidal ni wajib kena tunggu dalam sujud, tidak boleh bersama dengan imam dalam i'tidal membaca kunut. Itu kata makmum ni kena ngaji molek. Kalau tidak kena jadi tu imam, jangan jadi makmum. Dah ya, kalau kita tak pandai dia tu imam lah. Jadi makmum kena pandai-pandai lah pula ni perkara yang berlaku, kesilapan yang dilakukan oleh imam. Kenapa sekarang ni nampak dia tu imam? Saya tak pandai. Saya nak kena dia tu imam lah. Tu imam tak apa duduk belakang sebab tu imam pandai. Lepas tu kata kena pandai belaka. Semayang kena pandai semayang tiang agama. Berjemaah fadilah 27. Berjemaah fadilah 27 ni hukum hakam di banyak perkara lah pulaknya. Sebab kita berimamkan manusia. Manusia tak lepas daripada lupa dan lalai. Kalau kita berimamkan dengan malaikat, selamatlah kitanya. Malaikat tak ada salah. Selagi kita berimamkan dengan manusia, manusia tak lepas daripada salah dan lupa. Apabila imam lupa, kita makmum kena balik kepada ilmu nak buat macam mana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.